Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Haibah dan rakan-rakan seperjuangan dalam kelas anatomi dan fisiologi ini. Pada hari ini saya Muhammad Firdaus bin Anwar dan ahli kumpulan saya Muhammad Hafiz bin Zainuddin akan membentangkan tajuk RPH kami. Tanpa membuang masa, saya akan memulakan pembentangan saya pada hari ini. Untuk mata pelajaran ialah sains sukan, tajuk yang akan dipelajari iaitu sistem saraf, standard kandungan. Murid akan belajar untuk 4.4.1 menerangkan definisi sinap, 4.4.2 menjelaskan proses transmisi impuls dari neuron ke neuron, 4.5.2 merumuskan proses transmisi impuls dari neuron ke otot. Kita pergi kepada standard pembelajaran. Hasil pembelajaran iaitu dia terbagi kepada 3 domain iaitu psikomotor, kognitif dan efektif. Psikomotor adalah mengenal pasti definisi sinap iaitu P1, menghuraikan persimpangan syaraf otot iaitu P2, manakala kognitif menyatakan proses transmisi impuls dari neuron ke neuron C1, menganalisis proses transmisi impuls dari neuron ke otot iaitu C4. Manakala bagi efektif membezakan proses transmisi impuls dari neuron ke neuron dengan proses transmisi impuls dari neuron ke otot iaitu A3. Seterusnya, mod pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini ialah perbincangan dan pembentangan. Yang kedua, integrasi teknologi maklumat. Sekarang kita pergi kepada aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan dengan erti kata lain iaitu PDPC. PDPC ini terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, fasa pengenalan. Yang kedua, fasa perkembangan. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, penutup. Untuk fasa pengenalan, terdapat set indikasi dan aktiviti mencungkil idea. Dalam fasa perkembangan pula terdapat aktiviti yang dijalankan. Aktiviti pertama ialah peta iting. Aktiviti kedua ialah jelajah ilmiah. Kita bagi kepada penilaian. Guru akan menilai pahaman murid mengenai topik ini. Manakala penutup, guru memilih beberapa pelajar untuk membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini dan guru memberi rumusan tentang topik yang diajar pada hari ini iaitu sinap dan transmisi impuls dan persimpangan otot. Bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran ini ialah kertas kosong, pen, pensel, pen marker dan kotak. Seterusnya, sumber rujukan yang diberi ialah daripada yang pertama, sumber internet. Yang kedua, buku teks sains sukan. Dan yang ketiga, buku rujukan sains sukan. Akhir sekali ialah refleksi. Refleksi ini dinilai melalui aktiviti penilaian dan penutup secara keseluruhan. Yang pertama, murid mencapai objektif yang dipelajari. Yang kedua, murid memberi kerjasama dalam semua aktiviti. Yang ketiga, guru akan meminta setiap murid memberi refleksi berdasarkan pengetahuan yang mereka dapat dan sepanjang pembelajaran. Yang keempat, murid memberi refleksi apa yang mereka faham. Yang kelima, guru memantau murid ketika memberi refleksi. Yang keenam, setiap murid dapat keputusan yang positif dalam soalan pengukuhan yang dijalankan oleh guru. Yang ketujuh, 95% daripada mereka memahami apa yang disampaikan oleh guru. Saya teruskan dengan fasa pengenalan. Fasa pengenalan ini mengambil masa dalam 5 minit. Aktiviti ialah kotak informasi. Okey. Mulakan dengan murid dibahagi kepada 2 kumpulan yang ditetapkan. Seterusnya, guru memberi setiap kumpulan satu kotak yang berisi gambar.
murid perlu mengambil gambar dalam kotak itu secara rawak. Seterusnya, beberapa murid akan bangun dan memberi pendapat tentang gambar yang dipilih secara rawak. Seterusnya, guru mengaitkan perkara-perkara tersebut dengan tajuk pembelajaran hari ini. Bahan-bahan yang digunakan untuk alat bantu mengajar ialah kotak dan gambar. Lampiran B menunjukkan contoh-contoh gambar yang diletakkan di dalam kotak informasi. Dalam aktiviti ini, murid-murid dapat mengeluarkan idea atau pendapat mereka untuk memberi apa yang mereka tahu apabila melihat gambar ini secara rawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Zainuddin. Saya akan menerangkan tentang fasa perkembangan dan fasa penilaian dalam RPH yang telah saya lakukan. Okey, yang pertama ialah fasa perkembangan. Dalam fasa perkembangan mempunyai dua aktiviti. Aktiviti pertama iaitu peta writing dan aktiviti kedua ialah jelajah ilmiah. Okey, aktiviti yang pertama ialah peta writing. Aktiviti peta writing ini dijangka selama 15 minit. Tajuk peta writing ini ialah synapse dan transmisi impuls dan persimpangan saraf otot. Okey, aktiviti guru yang pertama ialah guru mengedarkan kertas A4 kepada setiap kumpulan. Yang kedua, guru memberi pembahagian tajuk kepada setiap kumpulan. Bagi contoh, tajuk kumpulan pertama ialah synapse dan transmisi impuls. Tajuk bagi kumpulan kedua ialah persimpangan saraf otot. Tajuk bagi kumpulan ketiga ialah synapse dan transmisi impuls. Tajuk bagi kumpulan yang keempat ialah persimpangan saraf otot. Yang ketiga, guru memastikan semua murid membuat tugasan yang diberikan. Okey, manakala bagi aktiviti murid dalam aktiviti peta writing ialah yang pertama, murid membahagikan kumpulan kepada 4 kumpulan. Yang kedua, murid melakukan tugasan dalam kumpulan dengan masa yang diberikan untuk melakukan peta writing. Yang ketiga, murid melakar peta writing tentang apa yang mereka faham mengenai tajuk yang diberikan oleh guru. Yang keempat, murid perlu membuat sesuatu persembahan hasil kerja dalam bentuk grafik. Yang kelima, murid boleh merujuk buku teks. Alat bantu mengajar bagi aktiviti peta writing ini ialah yang pertama, kertas kosong atau kertas A4. Yang kedua, pen atau pensel. Dan yang ketiga ialah buku teks. Okey, manakala bagi aktiviti kedua ialah jelajah ilmiah. Aktiviti jelajah ilmiah ini dijangka selama 20 minit. Tajuk jelajah ilmiah ialah synapse dan transmisi impuls dan persimpangan saraf otot. Aktiviti guru. Aktiviti guru yang pertama ialah guru mengedarkan kertas mahjong kepada setiap kumpulan. Yang kedua, guru memantau hasil kerja dan memberi pendapat. Yang keempat, guru memastikan semua murid membuat tugasan yang diberikan. Manakala bagi aktiviti murid yang pertama ialah murid disediakan kertas mahjong oleh guru untuk menulis balik isi-isi penting dan memperbaiki kesilapan dari bahan lakaran peta writing semasa aktiviti 1 ke atas kertas mahjong yang disediakan. Yang kedua, hasil kerja lakaran di atas kertas mahjong dari setiap kumpulan perlulah ditampal di atas dinding untuk kumpulan lain melihat atau membacanya. Akhir sekali, murid daripada kumpulan lain akan memberi komen tentang hasil kerja kumpulan yang lain pada stiker note dan menampal pada hasil kerja tersebut. Okey, seterusnya alat bantu mengajar bagi aktiviti jelajah ilmiah ini ialah yang pertama ialah kertas mahjong, yang kedua pensel, pen dan marker pen, dan akhir sekali ialah stiker note. Seterusnya bagi fasa penilaian. Guru menilai pemahaman pelajar dengan memberi soalan pengukuhan. Seterusnya murid menjawab soalan tersebut selama 5 minit. Ketiga, guru akan membincangkan jawapan soalan
jawapan soalan pengukuhan tersebut. Okey, di sini saya akan menerangkan contoh-contoh soalan. Okey, contoh-contoh soalan yang pertama, nyatakan definisi synapse. Pilihan jawapan A. Synapse ialah struktur dalam sistem saraf yang melakukan isyarat elektrik. B. Fungsi antara sel-sel saraf. C. Synapse adalah hubungan tempat akson atau bahagian lain dari satu sel saraf. D. Impuls di akson presynapse menimbulkan pelepasan neurotransmitter asetilkolin atau serotonin. Soalan kedua, manakah benar tentang synapse? A. Apabila neuron bertemu, komunikasi antara neuron akan berlaku. B. Tapak neuron bertemu dengan fiber otot. C. Kedudukannya di luar daripada sistem saraf pusat. D. Bertindak sebagai pusat integrasi dan arahan sistem saraf. Yang soalan ketiga, menjelaskan proses transmisi impuls dari neuron ke neuron. 1. Proses transmisi impuls berlaku secara sahala. Kedua, proses transmisi ini berlaku antara penghantar dengan neuron penerima. Ketiga, semasa transmisi impuls, neuron penghantar berperanan mengalirkan impuls melalui akson. Yang keempat, neuron penerima berperanan menerima impuls melalui dendrit. Pilihan jawapan A. 1, 2, 3, 4. B. 4, 2, 3, 1. C. 4, 3, 2, 1. D. 2, 3, 1, 4. Soalan terakhir, manakah benar proses transmisi impuls dari neuron ke otot? A. Semasa transmisi impuls, neuron penghantar berperanan mengalirkan impuls melalui akson. B. Dendrit neuron motor yang berada di saraf tunjang akan mengalirkan impuls melalui akson. D. Hubungan synapse antara neuron berlaku di lokasi yang dikenali sebagai synapse. D. Neuron penerima berperanan menerima impuls melalui dendrit. Skema jawapan yang diberi ialah soalan 1 jawapannya C, 2 A, 3 D, 4 B. Sekian saja daripada saya, Muhammad Hafiz. Terima kasih. Bagi aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan penutup, yang pertama, beberapa pelajar akan dipilih untuk membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Yang kedua, guru memberi rumusan tentang topik yang diajar pada hari ini, iaitu synapse dan transmisi impuls dan pergerakan saraf otot. Yang ketiga, sesi ini guru dapat melihat murid-murid yang memahami topik yang dipelajari mereka. Di bawah ini terdapat contoh borang soal sidik yang akan diedarkan kepada murid-murid. Arahannya ialah tanda ruang skala penilaian dari nombor 1 hingga 4 mengenai sejauh mana persetujuan murid berkenaan penyataan yang menerangkan keadaan mereka. Skala 1 sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 setuju dan skala 4 sangat setuju. Di bawah ini merupakan pernyataan-pernyataan yang perlu diisi oleh murid-murid. Pada bahagian terakhir, iaitu refleksi. Masa yang diberikan iaitu selama 3 minit. Pada sesi refleksi ini memberi
cadangan oleh murid untuk menambah baik kaedah penyampaian dalam kelas oleh guru tentang topik ini. Refleksi ini mungkin membolehkan murid memberi pendapat, lebih kurang pendapat untuk cara guru mengajar atau cara pemahaman yang disampaikan oleh guru supaya ia lebih mudah difahami oleh murid-murid. Sekian, terima kasih.